Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sahabat-sahabat yang Allah rahmati dan Allah kasih sekalian. Malam ni insya-Allah kita akan membicarakan satu lagi surah yang berada pada juzuk yang ke-21, surah yang ke-33 di dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah Al-Ahzabi. Surah berkenaan dengan golongan yang bersekutu. Okey. Satu kumpulan dia panggil Hizbun. Kalau banyak kumpulan dia panggil Ahzabun. Jadi surah ini menceritakan tentang banyaknya kumpulan manusia yang mereka bergabung atas satu tujuan. Sebab itu surah ini diterjemahkan dengan golongan yang bersekutu. Apa yang mereka nak buat sehingga menyebabkan mereka bergabung? InsyaAllah dalam ayat-ayat yang kita akan ceritakan sebentar lagi dalam sesi ulang kaji kita, kita akan dapat mengetahui perkaitan surah ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita katakan surah Al-Ahzab ni surah yang sangat dekat menceritakan tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau surah Luqman kita belajar sebelum ini, surah yang ke-31 menceritakan tentang watak Luqman. Manakala surah As-Sajadah yang kita telah pun selesai membincangkan, surah yang ke-32, Allah cerita tentang perihal orang-orang yang beriman. Maka pada kali ini Allah menceritakan pula tentang Nabi SAW yang bersama dengan orang-orang yang beriman, yang ada kaitan dengan satu peperangan yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Sebelum kita lanjutkan sesi ulang kaji kita untuk membincangkan penamaan bagi surah Al-Ahzab, kita ingatkan kembali bahawa surah Al-Ahzab ini adalah surah yang mengandungi, surah yang kalau kita tengok surah Al-Ahzab ni, surah yang mengandungi ayat dia, sekejap kita tengok ayatnya. Ayat dia semua sekali ada 73 ayat, tetapi ayat yang berada pada juzuk yang ke-21 hanyalah melibatkan 30 ayat. Tetapi surah Al-Ahzab juga kita sudah pun memasuki juzuk yang ke-22. Maknanya 40 ayat yang selebihnya berada pada juzuk yang ke-22. Okey. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, kita akan selesaikan ulang kaji surah yang berada pada juzuk yang ke-21. Kemudian kita akan terus pergi kepada surah yang berada pada juzuk yang ke-22. Permulaan juzuk 22 adalah surah Al-Ahzab. Baik. Kita teruskan untuk mencari jawapan di manakah ayat dalam surah Al-Ahzab ini ada menyebutkan tentang Al-Ahzab, kalimah Al-Ahzab itu. Okey, Al-Ahzab itu kalau kita baca, insya-Allah nanti kita akan jumpa, Al-Ahzab ni sebenarnya dia merujuk kepada kumpulan orang-orang kafir. Okey,
yang terdiri daripada orang kafir Mekah, maknanya orang musyrikin Mekah, mereka bergabung dengan beberapa kabilah Arab seperti Bani Ghatafan, dan Al-Ahzab ni juga merujuk kepada gabungan orang Yahudi yang ada dalam Madinah, yang ada di luar Madinah, bergabung dengan orang-orang munafik yang ada di dalam Madinah. Ini sangat berat tugasan Nabi SAW, kerana Al-Ahzab ini Nabi bukan berperang, bukanlah terpaksa menghadapi satu pihak, tetapi ada beberapa pihak yang telah bergabung. Kata orang bergabung meletup. Jadi gabungan mereka tu dinamakan Al-Ahzabun. Okey, Al-Ahzabun ini mereka nak lawan siapa? Mereka nak lawan Nabi SAW dengan orang-orang Islam yang berada di Madinah. Justru itu apabila ia berkaitan dengan perang, maka surah ini dinamakan surah Perang Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab. Nama lain bagi Perang Al-Ahzab adalah Perang Khandaq. Perang yang melibatkan terpaksa digali parit yang sangat dalam bagi memastikan golongan bersekutu ini mereka tidak dapat memasuki bumi Madinatul Munawwarah. Okey, dekat dalam bumi Madinah tu dah ada musuh yang siap sedia menunggu untuk bergabung dengan musuh yang datang daripada luar. Jadi untuk dapatkan cerita Al-Ahzab ini, Perang Al-Ahzab, apa kaitan dengan Nabi dan apa sebenarnya tujuan Allah Ta'ala nak kita ambil teladan daripada peperangan Al-Ahzab, kita akan bincangkan nanti pada tujuan bagi surah Al-Ahzab yang mengandungi 73 ayat. Baik, tuan-tuan, tidak boleh tidak, kita kena terus cari ayat nombor berapa yang ada menyebut tentang Al-Ahzab. Okey, kalau buka ayat yang pertama, kita tak jumpa lagi. Kita kena terus cari sampai ayat yang ke-20, baru kita akan menemukan penyebutan tentang kalimah Al-Ahzab. Namun begitu, untuk faham bagaimana munculnya Al-Ahzab itu, maka kita kena bermula daripada ayat nombor 9 sebenarnya. Ayat nombor 9. Kenapa ayat nombor 9? Sedangkan nama Al-Ahzab, kalimah Al-Ahzab tu berada pada ayat yang ke-20. Okey, kerana ayat tentang Al-Ahzab itu ia berada di dalam segmen kumpulan ayat nombor 9. Nombor 9 sampailah kita akan bincang nanti sehingga ayat nombor 20 lebih. Jadi nak tak nak memang kena ambil perbincangan kita ni pada ayat nombor 9. Okey, malam ni agak panjang sikit, tapi taklah panjang mana, tuan-tuan jangan bimbang. Tuan-tuan jangan bimbang. Saya akan bacakan ayat itu secara ringkas. Kemudian saya terangkan sedikit supaya tuan-tuan nak dapatkan gambaran macam mana dahsyatnya Al-Ahzab ini, maka kita kena lihat permulaan ayat nombor 9. Okey, kalau tuan-tuan ada Quran, okey, jom cepat-cepat buka ayat nombor 9 surah Al-Ahzab. Baik,
Kalau semua sudah bersedia, kita mulakan ulang kaji kita ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Okey, Allah Taala mengimbau, Allah Taala mengajak orang beriman ketika mana surah ni turun, orang-orang beriman yang ada di Madinah. Dan juga kepada kita sebenarnya Allah suruh kita kenang balik, ingat balik. Ingat apa? Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat balik nikmat Allah yang Allah beri kepada kamu. Nikmat apa? Idh ja'atkum junudun. Ketika mana kamu telah didatangi oleh tentera-tentera. Ayat 9 ni ayat yang sebenarnya setelah berlaku, setelah selesai perang Ahzab. Okey. Tetapi Allah Ta'ala, sebelum Allah Ta'ala nak bawa kita kembali masuk kepada perang Ahzab, Allah ni dia macam, kalau kita tengok, macam kita selalu tengok movie kan, dia selalu macam flashback. Ni cara dia macam ni lah. Lepas tu salah satu cara Allah bercerita dalam Al-Quran, cerita tu tak sampai lagi. Cerita tu dah berlaku dah. Tapi Allah Ta'ala buat macam flashback ke belakang. Jadi Tuhan kata orang beriman, hampa ingat ingat balik, kenang balik nikmat Allah ketika mana kamu pernah didatangi oleh tentera. Kenapa dengan tentera tu? Fa'arsalna alaihim rihan. Kami telah hantar kepada tentera-tentera itu rihan, iaitu angin ribut. Wa junudan lam tarauha, dan tentera yang kamu tidak dapat lihat dia. Rupa-rupanya dalam perang Ahzab ni orang Islam menang. Nanti kita kena bincangkan macam mana boleh menang. Sedangkan yang lawan Nabi ini ramai. Dia soalan macam ni lah. Soalannya macam kita tengok, soalannya macam orang Palestin contoh. Mereka terpaksa berhadapan dengan kiri, kanan, depan, belakang pihak musuh yang bersekutu. Contohnya. Tapi macam mana, kenapa mereka boleh menang? Jadi ayat 9 ni macam cerita kembali. Kamu ingat balik ketika kamu menang lawan dengan tentera, waktu itu Allah tolong kamu dengan hantar angin ribut. Lepas tu Allah hantar tentera yang kamu tak nampak tentera tu. Tentera tu siapa? Tentera tu adalah di kalangan para malaikat. Okey, Allah ingatkan. Okey, belum masuk cerita tentang perang tu lagi. Ini macam dah selesai perang, Allah nak ingatkan kembali. Okey. Kemudian kalau kita baca ayat nombor 10, Allah memulakan balik macam mana permulaan berlakunya kedatangan tentera Al-Ahzab. Maka Allah Ta'ala kata, izja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum. Kamu ingat balik tak? Sewaktu tentera musuh tu datang, serang kamu daripada bahagian atas dan serang kamu daripada bahagian bawah. Musuh ni, ingat tak kita sebut apa itu Ahzab? Iaitu golongan yang bersekutu. Dia gabung dengan Yahudi Madinah, dia gabung dengan orang munafik Madinah. Bayangkan dekat dalam Madinah tu, sudah ada pihak musuh yang sedang menunggu. Jadi mereka inilah yang nak dikatakan tentera yang datang daripada bawah. Tentera yang datang dari atas tu adalah daripada orang kafir, musyrikin Mekah, daripada kabilah-kabilah Arab yang lain. So mereka sebenarnya mereka nak bergabung dengan musuh yang sekutu mereka yang ada dekat Madinah tu. Jadi Allah ingatkan balik, Allah kata waktu tu dah macam climax sangatlah. Waktu tu musuh datang daripada dua arah, atas dan bawah. Lepas tu kalau kita tengok dekat, kalau kita ikut di Zoom, aplikasi Zoom saya ada tunjukkan peta lah. Peta anak panah macam mana tentera Quraisy bergabung dengan kabilah Ghatafan, lebih kurang berpuluh ribu datang dari atas, dia nak bergabung musuh daripada dalam, iaitu daripada munafik dan orang-orang Yahudi. Okey. Kemudian waktu tentera tu datang, kata Allah waktu itu, wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir. Masa itu korang ingat lagi tak, mata korang ni
jadi macam tak tentu arah. Yalah tuan-tuan, bayangkan kita dapat tahu musuh datang dari pelbagai arah. Maka takut para sahabat kita sangat takut sampai mata ni dah macam tengok kejap bawah, tengok kejap atas. Kan? Sebab bimbang musuh dia datang daripada dua arah tadi. Lepas tu hati para sahabat dia rasa sangat resah. Sampai dah sesak sampai ke dada. Bayang dia punya takut tu sampai dah sesak dekat dada dah. Dan ketika itu orang Islam berada dalam keadaan macam timbul prasangka. Prasangka apa? Macam, boleh menang ke ni? Kita ni boleh menang ke tak boleh menang ni? Sahabat macam dah, macam, ya tuan, kita kena ingat, para sahabat ni juga adalah manusia. Perasaan takut tu tetap juga ada. Okey, tetapi apa yang berlaku? Adakah mereka serah diri? Adakah mereka melarikan diri? Okey, kita kena baca pada ayat nombor 12. Pada ayat nombor 12, pada ayat nombor 11, waktu tu Allah Ta'ala kata kamu telah digoncang dengan prinsip kamu, dengan pendirian kamu, kata Allah. Waktu tu memang kalau kita berada pada tempat sahabat, kita pun akan jadi manusia yang digoncang imannya. Dan kita nak suruh boikot barang musuh kepada orang Palestin pun tak berani. Betul tak kan? Ini nak hadapan dengan musuh depan mata. Lepas tu ayat nombor 12, dalam masa yang sama, orang munafik ni yang duduk dekat dengan orang beriman ni, tentera orang Islam ni, mereka pula provok. Mereka provok orang beriman. Dia provok apa? Tengok ayat tu dia kata apa? Wa idh yaqulu munafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasul illa ghurura. Okey, mereka kata apa? Orang munafik ni dia pandai tau. Dia pandai nak provok, dia main psikologi, dia cakap dekat tentera orang beriman. Korang nak tahu tak? Sebenarnya Allah yang suruh kau keluar berperang ni, sesungguhnya Nabi yang suruh kau keluar berperang ni, sebenarnya tipu je. Korang takkan menang punya. So orang munafik ni kita fahamlah, orang yang takut kepada perang, orang yang hatinya busuk, tak suka Islam menang, benci kepada Islam, mereka ni meragukan lagi perasaan tentera orang beriman. Dan orang beriman tu sudah timbul perasaan bimbang tentang kedatangan musuh yang agak ramai. Dalam masa yang sama, ada pula orang yang provok, yang hasut mereka. Okey, kemudian apa yang berlaku lagi? Kemudian Allah ceritakan lagi kepada orang munafik. Kepada orang, Allah cerita lagi orang munafik ni, mereka provok lagi lah pada ayat nombor 13. Soalan macam orang munafik kata apa? Korang tak menang ni, korang balik je lah. Korang ni sebenarnya memang akan kalah, surrender. Kau dah tak ada tempat tinggal dan kau kena keluar. Dia macam orang Palestin lah contohnya kan. Mengajak kepada mengalah lah. Korang dah tak ada tempat dah dekat sini, korang keluar lah. Itulah orang munafik cakap kepada orang beriman. Tu tak kena baca ayat nombor 13 surah Al-Ahzab. Adakah orang beriman ini mereka termakan tipu daya orang munafik? Kita kena baca ayat nombor 14. Okey, ayat nombor 14 ni Allah cerita lagi orang munafik ni sebenarnya dia ada banyak alasan sebenarnya kenapa mereka tak nak pergi berperang lah. Okey, iaitu Allah cerita orang munafik. Okey. Kemudian kita sambung kepada ayat nombor 15. Allah mengingatkan kembali, kalau orang itu dia benar Islam, dia benar beriman, dia tak boleh lari pada perang. Tak macam orang munafik. Okay, orang munafik ni mulut je kata nak beriman, kata janji tak setia kepada Allah dan Rasul. Apa pun Allah perintahkan, mereka akan buat. Cewah kan, cakap pandai kata orang. Sembang kencang. Itu orang munafik. Tapi pada hakikatnya berlaku perang tak berani. Lepas tu pengaruh pula, provok pula orang-orang yang beriman. Cakap pula yang bukan-bukan tentang Allah dan Rasul. Okey, itu ayat nombor 15. Okey, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi dan orang beriman. Kalau kamu takut nak jumpa musuh, kalau kamu takut nak perang pun, kalau kamu takut sangat mati, kat mana-mana pun boleh mati. Itu tak ada tuan-puan.
Kalau tak mati dalam perang, kalau Allah kata mati, mati juga kalau bukan dalam perang pun. Itu yang Allah pesan pada ayat nombor 16. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak kecam sifat orang munafik yang takut nak pergi perang. Lepas tu busuk hati pula. Bersepakat pula dengan musuh-musuh kepada orang Islam. Jadi itu ayat nombor 16. Kita kena baca ayat itu satu persatu. Saya cuba sebut intipati saja. Okey, kemudian apa lagi berlaku? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang yang beriman. Tak ada siapa yang boleh bagi perlindungan kepada kamu kalau Allah murka kepada kamu. Tak ada siapa pun yang boleh memberi rahmat kepada kamu kalau bukan Allah saja. Dan Allah mengingatkan orang munafik ni, mereka tidak akan dapat tempat perlindungan. Tak akan dapat sebarang pelindung. Melainkan kalau mereka berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya dalam perang ni, mereka, tentera orang beriman ni, mereka bermain dengan perasaan. Apabila ada hasutan-hasutan yang buruk, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan kepada mereka. Allah pujuk mereka. Allah motivasi mereka. Okey, kemudian apa lagi berlaku? Kena baca pada ayat nombor 18. Allah lanjutkan lagi ceritanya. Kita lanjutkan lagi pada ayat nombor 19. Kita boleh baca lagi ayat itu. Saya kena ringkaskan. Nak baca satu-satu agak panjang. Saya nak terus pergi kepada ayat nombor 20. Ayat 20 inilah Allah menceritakan kepada kita tentang kalimah Al-Ahzab. Okey. Allah selain daripada nak cerita tentang Al-Ahzab, Allah juga sebenarnya nak menceritakan tentang Allah nak kutuk habis-habis. Allah nak cerca, Allah nak keji tentang sifat-sifat orang munafik ni. Maka Allah Ta'ala pun sebut perkataan Al-Ahzab ayat nombor 20 tu. Allah Ta'ala berfirman, yahsabunal ahzab lam yadhabu wa in ya'til ahzabu. Kita jumpa 2 kali disebutkan kalimah Al-Ahzab pada ayat nombor 20. Jadi Allah Ta'ala kata mereka menyangka bahawa Al-Ahzab itu belum pergi. Kalaulah Al-Ahzab itu datang semula. Al-Ahzab tu merujuk kepada siapa? Tentera di pihak musuh yang bergabung. Okey? Yang Allah nak cerita bahawasanya orang yang tak percaya kalau tolong Allah ni, kalau keluar berperang ni, okey, maka orang itu bagilah apa pun alasan, buatlah apa pun. Kalau dia memang dah tak percaya pada Allah dan Rasul ni, maka mereka memang tak nak berhadapan dengan pihak musuh tu. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau Al-Ahzab tu dah tak ada dah dekat situ ke, ataupun Al-Ahzab tu masih ada dekat situ ke, orang-orang munafik memang tak suka nak pergi berperang. Okey, tapi orang beriman ni macam mana? Tapi kita jumpa dah Al-Ahzab tu diulang sebanyak 2 kali pada ayat nombor 20. Okey, kemudian kita kena lanjutkan ayat nombor 21. Di celah-celah ayat itu, maksudnya di celah ayat cerita tentang tentera Al-Ahzab tu, Allah Ta'ala menyebutkan tentang contoh terbaik. Kalau sebelum ni Allah sebutkan contoh orang munafik, contoh yang penakut, sangat penakut ni, Allah sebut dah tadi pada ayat-ayat sebelum ayat ke-20, 19, 18, 17 tadi tu. Kemudian Allah Ta'ala cerita pula contoh siapa yang terbaik yang kau nak ikut, yang berani pergi berperang. Dia yakin dengan janji-janji Allah. Dia tunduk dan patuh perintah Allah untuk keluar berperang. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Allah Ta'ala memberitahu sesungguhnya contoh manusia yang terbaik, teladan yang sangat baik yang kamu boleh ambil sebagai ikutan, iaitu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-puan? Rasulullah dia tidak berganjak. Rasulullah dia menunaikan perintah Allah untuk keluar pergi berhadapan dengan golongan yang bersekutu. Tidak seperti orang-orang munafik. Okey. Kemudian, apa yang berlaku pada ayat yang berikutnya 22? Allah cerita lagi. Orang beriman, Nabi dengan orang beriman ni, apa mereka buat kepada tentera Al-Ahzab? Allah kata, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba. Kita jumpa pada ayat 22 ini kali ketiga penyebutan Al-Ahzab. Allah Ta'ala kata, dan ketika orang beriman tu tengok depan mata mereka Al-Ahzab ni, iman mereka dah makin bertambah lah. Okey, mereka kata apa? Hadza ma wa'adallah wa rasuluh wa sadaqallah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Mereka berkata, kita dah nampak ni tentera Al-Ahzab ni datang ni. Cuma yang memisahkan mereka apa? Parit tu lah. Kan? Tapi mereka nampak tu, depan tu dah. Tentera bersekutu ramai tu. Kan? Maka orang beriman bukan mereka menyerah diri. Bukan mereka melarikan diri. Walaupun mereka diasak, diprovokasi dengan orang-orang munafik. Tetapi mereka kata apa? Inilah yang Allah telah janji ni. Inilah apa yang telah Allah janji. Dan ini apa yang Rasul telah janji. Dan benarlah kata Allah dan Rasulnya. Maknanya orang beriman ni, mereka yakin bahawasanya kalau dengar cakap Rasul, kalau ikut apa yang Allah perintahkan, seperti keluar berjihad, kuat ke tak kuat ke, apa yang ada ni, keluar juga berperang lawankan musuh tu, mereka tahu Allah akan tolong. Bukan mereka tak pernah lalui siri-siri peperangan. Kan? Walaupun kali ini ramai ni, pada tahun kelima hijrah, peperangan Al-Ahzab ni. Okey. Tentera perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat kata apa? Mereka ini bukan makin takut tau, tapi iman mereka semakin membara, meluak-luak iman mereka. Maknanya, mereka tunggu. Mereka tak larikan diri. Okey, tuan-tuan. Jelas tak dekat sini? Okey. Nanti tuan-tuan kena ikut sampai kita bincangkan tujuan surah. Lepas tu sekejap lagi saya akan kembali membuat perkaitan antara surah Al-Ahzab dengan surah Sajadah, dengan surah Luqman, dengan surah sebelumnya. Sebab tu susunan surah-surah di dalam Al-Quran dia bukanlah tamat apabila ayat tu berakhir. Contohnya surah Sajadah. Ayat 30 habis surah Sajadah. Seolah-olahnya macam surah Sajadah tu dah tutup buku dah. Dah tak ada kena-mengena As-Sajadah dengan surah selepasnya. Enggak begitu, Pak. Bukan macam tu, tuan-puan. Sebenarnya manifestasi dekat surah As-Sajadah itu dibuktikan ketika mana dalam siri peperangan. Ingat lagi tak surah As-Sajadah tentang apa? Tentang tunduk, patuh, takut, harap pada siapa? Pada Allah kan?
Setelah kita memperakui kehebatan Allah, maka surah Al-Ahzab seperti mana minta bukti. Kalau bukti korang semua tunduk pada Allah, kamu patuh kepada Allah, maka buktikan dengan kamu keluar berperang ikut Nabi kamu, Nabi SAW, berhadapan dengan tentera Al-Ahzab. Itu yang pada ayat nombor 22 Allah mengatakan iman orang beriman ni bukan makin luntur, tapi iman mereka semakin bertambah, dan mereka wataslima, dan mereka serahkan sepenuhnya apa hasil dalam perang itu. Jadi kita dapat dah perkaitan dia sedikit dengan suratus sajadah. Okey, tuan-tuan dan puan, kita lanjutkan lagi. Apa lagi berlaku? Allah Ta'ala ceritalah orang beriman ni, mereka pun dekat seri peperangan Ahzab tu, walaupun sebenarnya Al-Ahzab ni dia tak berlaku perang pun sebenarnya, tak berlaku nak sesi lawan-lawan tu tak ada. Sebab parit yang mereka gali itu telah menjadi penghalang lah. Dan akhirnya macam mana orang beriman menang? Ingat tadi? Allah hantar angin yang sangat kuat, memporak-perandakan kemah-kemah tentera musuh. Lepas tu Allah hantar para malaikat. Jadi, itu semua setelah datang, apabila orang beriman memang tak lari, mereka tak ke mana-mana, mereka tunggu untuk berperang dengan Al-Ahzab. Jadi ayat nombor 23 ni Allah Ta'ala cerita ada sahabat yang mereka memang nak tunggu. Inilah bukti untuk menunjukkan keimanan mereka. Mereka memang semangat ni. Okey, itu ayat nombor 23. Kemudian tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah, akhirnya apa lagi yang berlaku? Orang yang Al-Ahzab tadi tu mereka hampa. Mereka kita panggil apa? Kecewa macam mana? Dia punya tahap gaban kecewa tu. Tentera Al-Ahzab dia punya tahap kecewa sangat tu, kecewa. Kita panggil netizen sebut apa? Kecewa yang memang tahap kecewa sangat tu. Allah Ta'ala cerita pada ayat nombor 25. Ayat nombor 25 ni Allah Ta'ala kata waraddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khairan. Allah telah menghalau balik orang yang kafir itu dengan mereka balik dengan perasaan yang penuh kemarahan. Ghaiz ni, perkataan ghaiz ni marah sangat. Kalau kita belajar tentang neraka kan, takadu tamayyadu minal ghaiz dalam surah Al-Mulk tu, neraka ni dia punya tahap marah dia, Allah guna kata al-ghaiz. Orang kafir bersekutu ni punya plan cantik punya, nak. Memang mereka nak lunyaikan tentang orang beriman ni. Tetapi akhirnya mereka balik dalam perasaan sangat kecewa, dalam keadaan yang sangat marah. Itu semua adalah nikmat Tuhan yang Allah kurniakan kepada orang yang beriman. Sebab itu dekat ayat 9 tadi Allah mengingat faham Okey, kita dah lebih kurang 9 berapa ni? Agak gelap sikit Tak berapa nampak. Sekejap
Lampu saya terpadam pula. Okey, setakat ni ada soalan apa-apa ke? Saudara perempuan? Tak ada. Sekejap Gambar Ustaz tak ada. Sekejap. Ustaz kat TikTok tu Ustaz ada lah. Kejap. Okey. Tak tahu Ustaz tengok tak? Saya dah beritahu dah Ustaz terkeluar dari Zoom. Nampak jelas tak? Okey. Kita sambung semula sekejap. Izinkan saya untuk hidupkan balik. Okey, Alhamdulillah. Sekejap. Saya dah hidup balik kembali. Okey. Okey, syukur pada Allah. Baik. Kita teruskan. Kita telah selesai membincangkan tentang penamaan bagi surah Al-Ahzab. Panjang lebar malam ni nak cerita. Sebab ayat tentang Al-Ahzab tu agak panjang, ambil masa yang agak lama sikit untuk menerangkan cerita sebenar di sebalik peletakan Al-Ahzab di dalam surah Al-Ahzab. Okey. Yang kedua penting ataupun yang paling utama dalam perbincangan ulang kaji ni, kita nak bincang apa objektif bagi surah Al-Ahzab. Okey, 73 ayat yang menjadi cerita yang utama kepada Al-Ahzab, yang perang Al-Ahzab tadi itulah. Jadi rumusan kepada kesemua maklumat dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya Allah Taala nak bimbing kita supaya apa tahu? Supaya kita percaya kepada Allah dan Rasul. Kita kena taat. Kita kena taat kepada semua perintah Allah melalui apa yang diperintahkan oleh Nabi. Mudahnya begini je. Surah Al-Ahzab ni objektif dia adalah percaya, taat. Kata kunci dia sebenarnya. Percaya, taat kepada Nabi SAW. Bukan percaya 10%, tak. Percaya sepenuhnya. Taat sepenuhnya kepada Nabi SAW dalam semua keadaan. Macam tu. Itulah surah Al-Ahzab. Jadi contoh hasil percaya tu, hasil taat kepada Nabi itu dibuktikan pada nama surah, iaitu dalam perang Al-Ahzab. Okey, jelas saudara perempuan. Apa berkaitan dengan surah sebelumnya Sajadah? Kan surah Sajadah itu tema utamanya tentang tunduk kepada Allah. Maka tunduk kepada Allah itu juga adalah dengan mendengar apa yang Nabi perintahkan, percaya kepada apa yang Nabi sampaikan. Yang Nabi perintahkan adalah lawan tentera Al-Ahzab. Jadi kalau percaya pada janji Allah, percaya apa yang Nabi katakan, maka nampaklah hasilnya. Okey, nak kukuhkan tujuan surah Al-Ahzab ni, nak mantapkan tentang tujuan Ahzab ni adalah percaya pada Nabi, taat sepenuhnya pada Nabi. Jangan ragu-ragu ni. Tunjukkan iman yang kuat kepada Nabi ini. Surah Al-Ahzab ni ada berulang kali menyebut tentang kalimah An-Nabi, An-Nabi. Okey. Uniknya surah Al-Ahzab ni, surah yang paling banyak disebutkan ungkapan An-Nabiyyu. Nabi, Nabi, Nabi. Nabi itu Nabi apa? Nabi SAW, Nabi Muhammad. Sebanyak 15 kali. Okey. Nak tahu 15 kali ungkapan An-Nabiyyu, Nabi itu pada ayat berapa? Ada pada ayat nombor 1, ayat nombor 6, 13, 28, 30, 32, 38,
45, 50. 50 ada 3 kali, 53 ada 2 kali, 56, 59. Tuan-tuan, sahabat-sahabat kena, tuan-tuan yang ikut sesi udang kaji ni nak kukuhkan lagi pemahaman tentang tujuan bagi surah Al-Ahzab, iaitu percaya dan taat kepada Nabi. Maka Allah Ta'ala ulang banyak kali tentang Nabi tu. An-Nabiyyu, An-Nabiyyu, An-Nabiyyu sebanyak 15 kali. Saya ulang 15 kali tu kat pada. Ayat 1, ayat 6, 13, 28, 30, 32, 38, 45, 50, 50, 50, 53, 53, 56, 59. Okey, cuba kira cukup ke tak cukup penyebutan ungkapan An-Nabiyyu. Persoalannya ialah, kenapa Allah memilih untuk diulang paling banyak tentang perkataan An-Nabiyyu di dalam surah Al-Ahzab? Ada berkaitan tak dengan nama bagi surah itu Al-Ahzab? Ada berkaitan tak dengan perang Al-Ahzab? Okey, siapa yang telah faham penamaan bagi Al-Ahzab, perang Ahzab tadi, saya yakin tuan-tuan sangat memahaminya. Iaitu, jika percaya kepada apa yang Nabi perintahkan, kerana apa Nabi perintahkan itu adalah datangnya dari Allah, dengar cakap Nabi, jangan lari daripada perang, okey, jangan menyerah diri daripada perang, sabar, kuatkan pendirian, pasti ada hasilnya. Hasilnya itu bukan kecil-kecil tau. Bukan sahabat ni terpaksa lawan juga sampai ada perlu luka ke, kena panah ke. Tak ada. Kerana Allah telah menghantar angin ribut yang telah menyebabkan tentera bersekutu ini sangat takut, dan akhirnya Allah hantar para malaikat. Jadi nampak tuan-tuan hasil daripada dengar dan patuh sepenuhnya kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mantapkan lagi percaya kepada apa Nabi cakap ni, Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Al-Ahzab ni perkataan seruan ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Allah ada ulang sebanyak 7 kali seruan apa? Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, diulang sebanyak 7 kali. Ayat 9, 41, 49, 53, 56, 69, 70. Cukup tak? 7 kali. 9, 41, 49, 53, 56, 69, 70. 3, 5, 7. Apa berkaitan ayat yang ada ungkapan wahai orang yang beriman dengan apa tadi? Dengan 15 kali disebut tentang An-Nabi, An-Nabi, An-Nabi. Cuba gabungkan. Allah memilih untuk meletakkan diulang banyak 15 kali An-Nabi, kemudian pula Allah ulang wahai orang beriman sebanyak 7 kali itu. Jadi ciri orang yang beriman adalah kena percaya, taat sepenuhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sambung lagi. Dalam surah Al-Ahzab ini juga, surah yang paling banyak Allah menyebut tentang perkataan sadaqah, benar. Unik surah Al-Ahzab ni, diulang sebanyak 7 kali perkataan, ru'wat dia sadaqah. Jadi kita kata sadaqallahul azim, kan? Benarlah kata-kata Allah tu. Jadi kalau Allah sebut, Allah pilih surah Al-Ahzab, sebut tetap kata sadaq, benar. Berapa kali? 7 kali. Tuan-tuan kena cari. Cepat-cepat, malam juga kena cari. Tuan-tuan kena cari 7 kali perkataan tentang benar.
Ayat 8 ada 2 kali. Ayat 22 ada sekali. 23 ada sekali. 24 ada 2. Ayat 35. Apa perkaitan Apa perkaitan kalimah benar 7 kali, okey, dengan seruan orang beriman 7 kali, 15 kali tentang Nabi. Macam ni nak gabungkan, macam ni kita nak adunkan maklumat tu. Jadi cara beriman yang sempurna kepada Nabi SAW adalah membenarkan, percaya. Orang yang percaya ni dia akan membenarkanlah apa yang Nabi sebutkan. Baik, tuan-tuan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, maka tamatlah kita membincangkan tentang penamaan surah Al-Ahzab. Kenapa dengan Al-Ahzab? Di manakah ayat menyebut Al-Ahzab? Alhamdulillah, kelas, selesai. Kemudian, tujuan surah Al-Ahzab, mudah saja ingat. Percaya, taat sepenuhnya kepada baginda Nabi SAW dalam semua keadaan, apapun keadaan. Sebab itu dalam surah Al-Ahzab Allah ada bawa tentang para isteri Nabi. Para isteri Nabi pun walaupun tak ada kena mengena dengan perang Al-Ahzab, tetapi dalam rumah Nabi itu sendiri pun kena terima, dengar, patuh kepada baginda Nabi SAW dalam semua keadaan, dalam perang, dalam rumah, dalam syariat dan pelbagai. Jadi kita pergi last kali adalah bincangkan apakah mihwar ataupun apakah tema bagi surah Al-Ahzab. Tema surah Al-Ahzab ni lebih kurang je macam tujuan surah tu, iaitu saya rujuk dalam buku kecil yang dihimpunkan oleh Syekh Adil Muhammad Khair, menyebutkan tema surah Al-Ahzab adalah al-istislamu li amrillahi wa syar'ihi. Maksudnya apa? Penyerahan diri kepada perintah Allah dan syariat Allah, seperti mana syariat keluar berperang. Okey. Jelas tuan-tuan puan-puan? Moga-moga masuk juzuk yang ke-21 membawa semangat apa? Membawa semangat untuk menjadi lebih tunduk lagi kepada Allah, tunduk kepada syariat Allah, tunduk kepada perintah Allah. Okey? Bawa kembali manifestasi orang yang sujud dekat surah Sajadah tu. Lepas tu ingat lagi kita bincang pada juzuk yang ke-21 sebelum ini surah Luqman. Ingat lagi? Surah Luqman kan nak cari hikmah kan? Okey, siapa nak dapat hikmah, nak dapat kebaikan yang banyak yang Allah boleh beri, maka terjemahkan pada ketundukan kepada Allah dalam surah Sajadah. Itu. Lepas tu, bukti tunduk kepada Allah Ta'ala itu diterjemahkan dalam siri peperangan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana surah Al-Ahzab. InsyaAllah, hari esok kita akan mengulang kaji surah yang berikutnya, iaitu surah Saba. Surah Saba tentang golongan Sabak di Yaman. Nanti kita akan ceritakan apa perkaitan golongan Sabak dengan tema surah Al-Ahzab ni. Jadi nak tahu perkaitannya, hubung kait dia, munasabahnya, kenalah ikut sesi ulang kaji yang kita nak buat esok pagi. Bila nak buat esok pagi ni? Kerana lebih banyak berkat, kita cuba buat ia awal sikit. Selepas salat subuh, kita buat macam ulang kaji subuh lah. Sementara kita menanti
waktu duha kita buat sedikit ulang kaji untuk surah Sabah. Untuk makanan rohani kita lepas sembahyang subuh tu, kita akan buat ulang kaji surah Sabah. Lepas tu kita rehat sekejap, minum pagi, kemudian kita sambung balik dalam pukul 8 suku atau 8.30. Kita belajar pula ulang kaji surah Fatir. Lepas tu kita sambung sikit lagi, boleh kita katakan esok kita akan buat gerak gempur untuk membuat ulang kaji surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-22. Jadi tuan-tuan bersiap sedia. Sebab kita dah masuk siri perang dah ni, Al-Ahzab dah. Okey? Maka kuatkan semangat tuan-tuan perempuan, lapangkanlah waktu untuk fahamkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak tunggu masa lapang, idoklah. Susah. Kalau nak tunggu kita ada waktu lapang, memang banyak kerja. Tapi kalau untuk Quran ini, kita kena pandai melapangkan waktu. Okey, itulah sedikit yang dapat saya kongsikan. Baik, tuan-tuan perempuan. Ada persoalan sebelum kita tamatkan pengisian kita pada malam ni? Ada persoalan tak? Dekat Zoom ada soalan ke? Di Zoom tak ada, Ustaz. Tak ada soalan. Minta maaf tadi terputus ya. Saya terlupa nak apa laptop saya ni. Okey. Okey, dekat FB page ada tak Kak soalan? Tak ada juga. Tak ada soalan. Ya. Okey. Moga-moga semakin bertambah semangat untuk meneruskan sesi ulang kaji kita kerana kita dah masuk kepada Syaban. Esok Syaban yang ke-22 ya? Ya, Ustaz. Betul. Esok maksudnya malam ni Syaban yang ke-22, malam Syaban yang ke-22, dan alhamdulillah dengan rahmat Allah kita juga telah masuk juzuk 22. Nampak macam sempat habislah. Tapi surah baru sampai ke berapa? 33 daripada 114 surah. Jadi nak tak nak kita kena kejar. Kita minta pada Allah supaya Allah memberikan segala urusan kita ini Allah lapangkan. Sebab kita tak tahu lagi ke depan ni macam mana. Maka kita gunakanlah bulan Syaban ini adalah bulan persediaan untuk kita memasuki Ramadan yang sangat bermakna pada tahun ini. Ya, moga-moga Allah memberikan kelapangan dada kita, melapangkan segala urusan kita. Itu saja. Terima kasih sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, ya, semua sekali yang mengikuti sesi perbincangan ulang kaji surah-surah di dalam Al-Quran. Kalau ada banyak kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Ya. Kalau ada apa-apa pembetulan, dialu-alukan. Kalau ada apa-apa penambahbaikan juga sangat dialu-alukan. Jadi itu saja, sebab jam pun sudah menunjukkan telah menunjukkan pukul 10.11 malam. Semoga Allah Ta'ala menerima usaha kita yang sedikit ini sebagai amal soleh kita. Bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Al-Quran menjadi syafaat kepada kita yang teman kita di dalam kubur, yang bantu kita nanti di hari akhirat kelak. Semoga Allah sentiasa memandu hidup kita dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.